KPM. Woi, cikgu. Cikgu terbakar ke cikgu? Cikgu main api ke apa ni? Hahaha, sebenarnya saya bukan main api. Ini adalah satu pertunjukan yang saya tunjukkan hasil kombinasi daripada buih sabun dengan gas. Cikgu buat saya terkejut cikgu. Tapi kan saya rasa saya nak tengok sekali lagi, boleh tak cikgu? Okey. Narik ni. Hanif punya pasal saya sanggup buat sekali lagi. Terima kasih cikgu. Kita Okey, tengok tapi ni. apa-apa pun kita jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terbakar lagi cikgu. Habis dah semua buih tu. Tapi cikgu, dengan api yang panas, dengan hari yang panas ni kan, macam mana ni cikgu? Saya rasa panas sangat hari ni. Ya, sebenarnya matahari ada kaitan dengan topik yang bakal kita terokai pada hari ini, iaitu haba, di mana matahari membekalkan kepada haba kepada badan kita yang menghasilkan tidak balas, seterusnya kita akan berpeluh dan sebagainya. Betul cikgu, saya rasa saya pun dah berpeluh-peluh dah ni, berhaba cikgu. Tapi saya tak mampu lah cikgu nak belajar kat sini, panas sangat. Tak mampu ya? Tak mampu cikgu. Okey, Saya tak jadi larat. saya ada satu tempat yang special untuk Hanif, untuk kita teroka bersama dengan anak-anak kita di rumah. So, Hanif, jom ikut saya. Boleh, saya ikut cikgu. Alright. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ada bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. Dan tadi kita ada main api sikit dengan cikgu kita tadi. Saya rasa sangat menarik. Dan ada panas-panaslah sikit ya. Okey, hari ini mata pelajaran yang kita akan bincangkan ialah sains. Dan sebelum kita pergi ke mata pelajaran tersebut, tentunya kalau kita bincang pasal sains, kita boleh juga bincang pasal kesihatan. Kesihatan sangat penting, terutama sekali dengan keadaan COVID-19 sekarang. Kesihatan kita sangat berharga. Maka sama-sama kita menjaga SOP untuk mengurangkan angka-angka COVID-19. Bagaimana kita lakukan begitu? 3 cara yang mudah. Yang pertama, macam saya, memakai pelitup muka dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, senang saja. Kalau keluar rumah, pastikan anda mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dengan orang seterusnya. Yang ketiga, yang paling senang iaitu menjaga kebersihan diri. Paling asas, jaga kebersihan tangan anda basuh dengan air dan sabun yang secukupnya. Kemudian sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman. Itu sangat penting adik-adik. Sama-sama kita berjuang menentang COVID-19. Baiklah, hari ini dalam Teroka Didik TV KPM, macam-macam yang kita ingin terokai. Kita nak, sebelum itu saya ingin menjemput tenaga pengajar kita yang main api tadi. Dah tengok dah, iaitu Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu, apa khabar hari ini Cikgu? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanif, apa khabar? Saya Alhamdulillah juga. Cikgu, terima kasih sebab ada pertunjukan api tadi. Saya rasa itu sangat menarik. Cikgu, boleh perkenalkan diri sendiri? Okey, baiklah. Nama saya Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Jengka Pusat 2 Pahang yang telah berpengalaman mengajar sekitar baru lagi Hanif, iaitu 17 tahun. 17 tahun. Cikgu, 17 tahun tu bukan baru cikgu. Ya, sudah lama tu cikgu. Alhamdulillah. Baiklah cikgu. Hari ini kan kita bukan berdua saja cikgu. Saya rasa dengan pertunjukan yang sangat menarik tadi, kita ditemani oleh adik-adik murid-murid kita dalam talian juga. Di mana murid-murid kita dalam talian? Cuba lambai sikit dekat abang. Ya, itu dia. Saya rasa mereka begitu semangat cikgu pagi ni. Kita bincangkan haba tenaga ya, dan juga kita sangat bertenaga hari ini saya tengok ya. Baiklah, mereka dari 2 buah sekolah ya, iaitu dari SK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang dan juga SK Agama Majlis Islam Sarawak Bintulu Sarawak ya. Abang akan sebutkan nama anda satu persatu dan sila perkenalkan diri. Kita mula dengan Fatni. Perkenalkan diri Fatni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fatini Insyira binti Muhammad Fadli dari Sekolah Kebahasaan Jengka Pusat 2. Boleh panggil saya Fatini. Terima kasih Fatini. Seterusnya kita ada Nur Auni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Auni Atira binti Muhammad Aris dari SK Jengka Pusat 2. Boleh panggil saya Auni. Terima kasih Auni. Yang ketiga kita ada Nur Hafiz Hatul. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, nama saya Nur Hafizatul Humairah binti Faizul. Saya dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Boleh panggil saya Humairah. Umaira, baiklah. Dan yang seterusnya kita ada Muhammad Aiman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Zarif bin Muhammad Zarif dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Boleh panggil saya Aiman. Terima kasih Aiman. Baiklah, kita ada juga Wan Muhammad Nasif. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nasir. Saya dari Sekolah SK Jengka Pusat 2. Boleh panggil saya Nasir. Nasif, terima kasih Nasif. Dan tentunya kita ada dari SK Agama Majlis Islam Sarawak iaitu Sharifah Duratun. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sharifah Duratun Afrina binti Syed Muhammad Abdul. Saya dari SK Agama Majlis Islam Sarawak Bintulu. Boleh panggil Afrina. Terima kasih murid-murid kita dalam talian ni. Saya pasti semuanya tak sabar-sabar nak teroka apa yang cikgu kita nak teroka dengan kita hari ini ya, mengenai api dan haba semua. Dan cikgu, tentunya kita harus sentiasa menegakkan SOP kita. Maka saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Baiklah. Tak apa cikgu. Baiklah. Okey, saya boleh letak sini dulu. Saya ingin sanitasi tangan saya. Baiklah. Adik-adik murid-murid dalam talian juga di rumahnya, pastikan anda sentiasa mematuhi SOP kerana ini sangat penting. Kita jaga diri kita dan kita jaga mereka di sekeliling kita ya. Dan cikgu, saya perhatikan di hadapan saya ni ada pelbagai alat-alat, pelbagai mungkin eksperimen yang kita akan lakukan ya. Sebenarnya hari ini kalau boleh saya nak bawakan apa yang sepatutnya anak-anak belajar di sekolah supaya anak-anak di rumah dapat merasai sendiri dalam suasana PDPR ni. Kita nak bawakan benda tu ke rumah. Kita nak meneroka bersama-sama. Saya setuju cikgu. Mungkin ada yang tidak sempat mengalami eksperimen tersebut, melakukan eksperimen dulu. So hari ini saya pasti cikgu banyak nak kongsi ni. Cikgu teruskan cikgu dalam kita punya mata pelajaran sains mengenai haba. Teruskan cikgu apa yang Okey, baiklah. Jadi sebelum saya teruskan penerokaan, sebelum itu saya nak kongsi dengan anak-anak di rumah bahawa pada hari ini kita akan bersama-sama meneroka. Untuk memudahkan anak-anak meneroka, bolehlah muat turun modul haba ini di cikgusafwan.blogspot.com. Saya ulang, cikgusafwan.blogspot.com untuk kita meneroka topik pembelajaran kita pada hari ini dengan lebih mudah dan berkesan. Okey, baiklah. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kita nak mengetahui maksud haba, kita nak mengetahui maksud suhu, kita nak tahu takat didih, takat beku, kita juga nak tengok bagaimana proses pengembangan dan pengecutan bahan. Itulah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Saya rasa itu begitu menarik cikgu. Saya pasti banyak definisi terma-terma yang kita ingin terokai dalam subjek haba ni cikgu ya. Dan juga saya sangat suka sebab cikgu betul-betul menggandingkan teknologi serta pendidikan dengan mengadakan latihan ini modul ni cikgu ya. Ya, begitu menarik cikgu, dan saya pasti murid-murid di rumah pun tak sabar-sabar kejap lagi nak muat turun apa yang cikgu kita sediakan. Sambil-sambil nak muat turun tu, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Kalau dapat tahu betapa susah yang menjaga bendera ni. Ini tanah air kita. Perjuangkan untuk anak cucu kita. Hussein! Hussein! Tok, ada nampak bendera saya tak? Ini bendera cucu ah. Cucu jaga bendera ni elok-elok ah. Tok. Sin, pengorbanan kita tak sia-sia Sin. Tahukah anda? Pada tahun 1714, saintis Belanda Daniel Gabriel Fahrenheit mencipta termometer pertama yang boleh dipercayai menggunakan merkuri dan bukan campuran alkohol dan air.
Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan saya ditemani oleh Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Jengka Pusat 2, Jengka Pahang. Tadi sebelum kita berehat Cikgu, saya suka sangat, sekali lagi saya ingin menekankan yang saya suka sangat tengok Cikgu buat pertunjukan api tu Cikgu. Saya rasa sangat menarik dan hari ini mata pelajaran yang kita akan terokai ialah sains mengenai haba. Ya. Betul Cikgu. Betul. Baik Cikgu, teruskan Cikgu. Jadi Apa lagi sebelum yang kita kalau tengok alat bahan tu kat atas meja ni mesti terasa dah tak sabar kan. Tapi sebelum kita memulakan eksperimen kita pada hari ini, marilah kita meneroka dulu apakah maksud haba. Jadi untuk menerangkan tentang maksud haba ni, saya nak minta murid di atas talian. Siapa yang rasa nak cuba jawab apa maksud haba? Silakan. Okey. Okey, nampaknya Fatini yang angkat tangan. Okey, dipersilakan Fatini. Haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapatnya perbezaan suhu. Okey, itu dia maksud haba, merupakan satu bentuk tenaga yang berlaku disebabkan oleh pemindahan suhu. Jadi bila sebut perkataan suhu di situ, kita nak tahulah pula apa maksud suhu. Saya betul tak setuju, Hanif? Cikgu, betul. Okey. Siapa yang nak terangkan maksud suhu pada hari ini? Okey, silakan. Nashif. Okey, silakan Nashif. Suhu ialah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Okey, baiklah Nashif. Okey, terima kasih. Itu maksud suhu. Suhu ialah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Ukuran darjah kepanasan. Kalau kita nak ukur suhu, biasa kita guna apa, Hanif? Saya tahu termometer Cikgu, yang mungkin kita tengok tadi yang kemarin awal dah jumpa. Hari ni kalau kita sedar tak sedar, hari-hari kita guna termometer. Saya setuju Cikgu. Walaupun termometer yang hari ni termometer elektronik. Tapi hari ni kita bawakan termometer makmal. Okey, saya nak minta Hanif Boleh, untuk Cikgu. kan nampak air atas meja kan? Kita Dan ada termometer. Kita ada bikar, kita ada air di sini. Ya. Cuba Hanif ambil bacaan suhu air tersebut. Baiklah, kita ada termometer makmal ya Ya, Cikgu. termometer Baik, makmal. saya akan cuba, saya akan keluarkan. Baik. Okey. Okey, boleh baca Hanif? Dikatakan di sini saya rasa 29 darjah Celsius Cikgu. Alright, terima kasih. Baiklah. Itu tepat Cikgu. Sebenarnya mai saya nak tunjukkan kepada Hanif. Okey, dan juga anak-anak di rumah bagaimana kita nak meneroka, macam mana kita nak mengambil bacaan suhu dengan cara yang betul. Baiklah, yang pertama, bahan yang kita nak ukur tu mesti kita letakkan pada permukaan yang rata seperti ini. Kemudian termometer ni kita pegang batang dia. Kita tak boleh letak termometer ni ke dasar bikar. Itu cara yang salah. Oh, tak boleh tak sentuh boleh, Cikgu, tak boleh dengan dasar sentuh. bikar. Okey, so di tengah-tengah macam ni lah. Dan kedudukan kita tak boleh macam ni. 29 darjah Celsius tak boleh. Kita kena turunkan badan kita ni, kena buat pemerhatian supaya parasnya sama dengan bacaan meniskus termometer tersebut. Baik, So kalau Cikgu. kita tengok betul lah lebih kurang sebab kita pun berada dalam luar studio pada hari ini. So suhunya kalau kita berada di bilik mungkin sekitar 27 darjah Celsius. Tapi disebabkan kita berada di luar, suhu dia tinggi sikit lah. Tinggi sedikit Cikgu. Dalam lingkungan 29 darjah Celsius. Betul Cikgu. Ya. Baiklah. Jadi mungkin anak-anak di rumah dah tak sabar-sabar lagi nak mulakan eksperimen kita pada hari ini. Okey. Yang mana kita akan, kalau kita nampak kat sini, dalam bikar ada ais. Okey. Suhu ais kita tahulah. Okey. Suhu ais kita tahulah berapa. Kita tak nak sebut lagi. Okey. Alright. Baik. Tapi kalau Saya tadi tiba dalam air, suhunya dah sekitar 29 darjah Celsius. Tapi sekarang ni, kalau saya tengok, cuba Hanif tengok berapa suhu ais ni sekarang. Baik, saya Lebih perhatikan kurang. suhu ais. Okey, tak payah sebut Hanif. Tengok je. Okey. Oh, baiklah Cikgu, baiklah. saya dapat bacaan dia. So bacaan dia berkurang. Kalau kita tengok dekat rumah juga, murid-murid mesti tahu mengapakah suhu ini mengalami penurunan. Okey, siapa yang nak ceritakan sebab kepada penurunan suhu ni? Saya dapat ada yang ingin mencuba Ada yang ke, ingin Cikgu? cuba? Afrina, okey, disilakan Afrina. Penurunan suhu ini adalah disebabkan di mana berlakunya penurunan kehilangan haba. Okey, berlakunya kehilangan haba di situ disebabkan maka suhu akan berkurang. Okey, terima kasih Afrina yang telah pun memberikan penjelasan. Baiklah, kalau kita tengok suhu ni Hanif, okey, mungkin adik-adik kita di rumah, anak-anak di rumah boleh menjelaskan. Air sekarang ni berada dalam keadaan pepejal iaitu ais. Berapakah takat beku bagi air? Silakan.
Umairah, cuba? dipersilakan. Umairah. 0 darjah Celsius. Ya, takat beku. Betul lah bacaan Betul, dia. cikgu. Okey. Bacaannya ialah 0 darjah Celsius. Takat beku ketika air air membeku, bertukar menjadi pepejal je. Ya, ya. Alright. Jadi kita nak mulakanlah aktiviti yang ditunggu-tunggu. Baik, Boleh Hanif hidupkan, nyalakan penuh Bunsen tu? Boleh cikgu. Boleh, saya cuba rasa. dulu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, saya cuba cikgu. Okey. Okey. Tu dia cikgu. Terus tolak di bawah dia. Saya tolak di bawah ya. Okey, harap angin tak berapa kuat lah. Baik. Alright. So kalau kita tengok kat sini, terus kelihatan ais tu mula mencair. Saya setuju cikgu. Betul. Ais nampak mula mencair. Saya rasa tahap air di bahagian bawah bikar pun dah semakin tinggi dah kerana air semakin cair. Ya. Kita nampak dekat situ paras air semakin meningkat. Betul. Sebabkan berlakunya pencairan ais. So kat sini kita boleh lihat juga bacaan pada termometer tu kalau boleh tengok. Semakin meningkat. Kalau tadi 0 darjah Celsius, sekarang dah naik dah kepada cepat je, kepada 10 darjah Celsius. 10 darjah Begitu Celsius, cepat ya, sekali. cikgu. Betul. Begitu cepat sekali. So, mengapakah berlakunya peningkatan suhu ini? Okey, boleh anak-anak di rumah jelaskan mengapa berlakunya peningkatan suhu ini? Okey, siapa yang cuba? ada yang cikgu? mengangkat tangan? Ada. Nampaknya Aiman. Okey, Aiman, Aiman, silakan. Okey. Suhu meningkat kerana air menerima haba. Suhu meningkat pastinya kerana air telah pun menerima haba. Nampaknya begitu cepat peningkatan suhu air ni. Kita tengok, kita nak tunggu dia pada hari ni sehingga mendidih. Kita nak tunggu ais ni. Bayangkan tadi ais dalam keadaan yang sejuk. Sekarang ni masih lagi, kalau kita sentuh ais tu masih lagi sejuk kan ni? Sekarang masih sejuk. Masih lagi sejuk, tetapi suhunya meningkat dengan cepat. Ya. Alright. Sudah tinggi dah cikgu. Sudah tinggi, saya rasa tahap air dari sini daripada ais yang sepenuhnya tadi. Ya. Saya rasa dah ais pun dah tenggelam dalam air cikgu. Betul. Ya. Okey, kalau kita tengok tahap pencairan ais ni juga sebenarnya bergantung kepada kekuatan api yang kita gunakan. So hari ni kita guna api yang agak kuat lah. Betul, Hanif, cikgu. Saya supaya rasa api saya pun kuat, cikgu. supaya ianya cepat. Kalau tengok Hanif punya, saya punya ni suhu sudah mencapai sekitar 60 lebih kurang, 60 darjah Celsius. Begitu cepat Betul. Okey. Semakin tinggi dia tu cikgu, dan saya pasti seperti yang cikgu katakan, saya pastikan termometer pun tidak mencecah ke dasar bikar, dan pasti ketika kita mengukur suhu tadi, pastikan mata kita selari dengan paras meniskus. Ya, betul. Paras meniskus ialah paras tertinggi, kita nampak merkuri dalam termometer cikgu. Menarik cikgu. Bayangkan kalau kita letak ke dasar, bila dia sentuh dasar, so dia dekat dengan api. Sebenarnya dia tak mengambil bacaan yang sebenar. Betul tak ni? Betul cikgu. Sebab itu kita kena letakkan di tengah-tengah air tersebut, cecair tersebut. Menarik. Kalau tidak nanti dipengaruhi dengan mungkin suhu bikar tersebut juga Okey. Jadi sekarang ni kalau kita panaskan cecair ni sehingga mendidih, agak-agaknya anak-anak di rumah tahu tak berapakah suhu apabila air ni telah mencapai keadaan yang mendidih. Ada tak anak-anak di rumah yang tahu berapakah suhu air ketika ia mendidih? Ada yang ingin mencuba? Okey, nampaknya Auni. Okey, Auni, silakan Auni. 100 darjah Celsius. Okey, 100. Betul tak ni? 100 darjah Celsius, saya setuju cikgu. Okey, kalau kita teruskan pemanasan sehingga esok lah kita katakanlah kita panaskan. Saya rasa saya pun dah cair sepenuhnya dah cair cikgu. sepenuhnya. Saya pun sama. Saya pun ada sikit lagi. Mungkin ada sikit lagi cikgu. Saya pun ada sikit lagi. Mungkin api saya lebih kuat. Okay. Mungkin juga kandungan air saya tadi lebih banyak. Mungkin juga. Saya setuju. Okey, so itu adalah satu benda yang kita boleh manipulasikan di situlah. Okey, kuantiti ais dan sebagainya. Okey, kita bincangkan tentang tahap takat didih tadi. Okey, katakanlah Hanif, saya nak panaskan air ni dalam tempoh masa yang lebih lama. Adakah Hanif rasa suhu air akan terus meningkat? Ada kemungkinan, ni menarik juga saya rasa soalan ni. Ada kemungkinan suhu meningkat, tetapi juga ketika air mencapai takat didih, dia bertukar menjadi gas. Bertukar menjadi mungkin gas tersebut yang akan naik suhu dia. Adakah itu betul? Okey, baik. Sebenarnya bila kita panaskan air selama-lama mana pun, suhu air kekal
100 darjah Celsius. Sebab itulah kita panggil perkataan, kita gunakan perkataan takat. Takat didih. Baik. Jadi saya nak tanya anak-anak di rumah, siapa yang boleh berikan hubungan di antara masa pemanasan dengan suhu air? Hubungan di antara masa pemanasan dengan suhu air. Nampaknya kat situ Auni juga. Okey, silakan Auni. Jika masa pemanasan bertambah, maka suhu air bertambah sehingga ia mencapai takat didih. Ya, nampak dia punya ayat tu. Jika masa pemanasan bertambah, maka suhu air bertambah. Bukan bertambah selama-lamanya, tak. Betul. Bertambah sehingga ia mencapai takat didih. Kalau tengok Hanif punya, okey, nampaknya ada dah Ada seperti ada gas. macam menggelegak sikit Betul, kan? cikgu. Okey. So saya rasa suhu air Hanif tu dah hampir kepada 100 darjah Celsius. Sudah hampir, iaitu cikgu, takat didih. Okey. Saya rasa sangat menarik, cikgu, seperti yang cikgu katakan tadi, dan mungkin itu ada kata-kata kunci yang cikgu beri tadi. Jika lebih masa Jika yang kita, masa pemanasan bertambah, jika masa pemanasan bertambah, maka suhu air akan bertambah. Itu sehingga, kata kunci kedua. ya, Yang ketiga, sehingga takat mencapai didih. takat didih. Ya. Menarik, Dah cikgu. pasti. Oh, saya tu sudah pasti. mendidih dah, cikgu Okey. tu. Cikgu, Alright, sangat itu menarik, dia. cikgu. Mungkin cikgu Sudah pasti boleh kita zoom pada suhu, mungkin suhunya telah pun bukan Mencapai, mungkin lah, memang saya rasa dah pasti dia mencapai 100 darjah Celsius. So sudah capai dua 100 perkara yang darjah. paling penting kat sini pada hari ini ialah takat beku yang mula-mula tadi iaitu 0 darjah Celsius, dan juga takat didih iaitu 100 darjah Celsius. betul, cikgu. Hanif. Sangat menarik, cikgu, dan saya Alright. pasti murid-murid kita di rumah juga mesti ingat takat didih dan takat beku kita tadi, cikgu. Sangat menarik. Air saya pun dah mendidih. Mungkin saya akan tutup api sebentar untuk, dan sambil itu kita akan berehat. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda? Kabel elektrik akan kelihatan kendur pada waktu tengah hari dan menjadi tegang pada waktu malam kerana kabel tersebut mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Hari ini macam-macam yang kita ingin teroka, dan tentunya mata pelajaran ialah sains. Dan sebelum kita berehat tadi, kita tengok mengenai haba, kita belajar mengenai takat didih, takat beku, ya, berbagai perkara yang kita dah terokai hari ini bersama cikgu kita, iaitu Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, sekali lagi kita bincangkan mengenai takat didih, takat beku, dan juga kita ada perhatikan mengenai ais yang kita panaskan. Dan kali ni apa lagi yang kita ada ni, cikgu? Sebab air berwarna-warni kita ada sini. Betul. Okey, seterusnya kita nak ajak anak-anak di rumah untuk meneruskan penerokaan kita pada hari ini dengan pengembangan, aktiviti pengembangan dan pengecutan bahan. Sekali lagi kita nak gunakan penunuh bangsa ni. Okey, jadi saya pengembangan dan pengecutan bahan, cikgu. Bahan tu termasuklah pepejal, cecair dan juga udara. Menarik, cikgu. Baiklah, jadi kita nak hidupkan sekali lagi. Boleh? Hanif nak minta saya tolong. Boleh, saya minta tolong cikgu untuk panaskan hidupkan penunuh bangsa saya. Baiklah. Panas yang ni Terima tak kasih, apa, cikgu. lebih apa ni? Api kuat pun tak apa. Baik, saya letak di sini. Okey, dan sekarang ni di tangan saya ada satu alat yang dinamakan sebagai berbola besi. Baik. Okey, sebelum itu ni ada gegelung besi. So, kita akan panaskan berbola besi ini, tapi belum panaskan lagi. Kita akan test dulu sama ada ia melepasi gelung ataupun tidak. Saya boleh lepasi gelung, cikgu. Okey, lepas saya Boleh pun masuk. sama lepas gelung Okey, jadi sekarang ni kita nak mulakan pemanasan. Baik. Jadi jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita panaskan ni cikgu. lebih kurang kira-kira dalam masa lebih kurang 1 minit lah. Baik, cikgu. Right. Menarik ni, cikgu. Ya. Saya rasa seperti pergi berkelak. Ya, betul. Sebenarnya aktiviti ni lah yang antara aktiviti yang sering ditunggu-tunggu di sekolah. Jadi Cikgu, disebabkan itulah kita bawakan penerokaan kita pada hari ini supaya anak-anak di rumah juga dapat meneroka
dapat merasai apa suasana pembelajaran di sekolah tu rasa di rumah. Itu yang kita nak perhatikan ya cikgu. Saya Ya. rasa bola besi saya ni dah semakin panas ni dah cikgu. semakin panas, jangan pegang ni dia. Jangan pegang, bahaya. Okey. Mereka yang di rumah juga saya ingin mengingatkan ya, jika melakukan sebarang eksperimen, pastikan keselamatan anda dijaga, pastikan anda lakukan dengan kehadiran ibu bapa Ya. dan penjaga anda. Itu sangat penting ya. Langkah-langkah keselamatan Betul. sepatutnya diambil. Boleh tak Hanif cuba dulu? Baik, saya akan cuba untuk masuk gegelung besi ni Nampak cikgu. ni. Oh, tak dapat masuk Dah tak cikgu. dapat masuk tak dah. tembus. Okey. Apa maksud Jadi ni cikgu? maksudnya kat sini mungkin kita boleh tanya anak-anak kita di rumah, mengapakah berlakunya keadaan ini? Kenapa berbola besi dah tak lepas nak masuk ni? Okey, siapa yang nak beri sebab ni? Okey, Fatini, silakan Fatini. Ini kerana pepejal telah mengembang apabila menerima haba. Ya, sini berlaku pepejal ni yang panas ni. Betul. Telah pun mengembang. Secara mata kasar kita nampak tak ni? Mata kasar kita nampak dia kembang. Tak nampak kan? Tak nampak, Tapi bila cikgu. kita test dengan gegelung ni tadi, yang mana tadi masuk, sekarang tak masuk, ini menunjukkan pepejal telah mengembang apabila menerima haba. Saya Jadi setuju, sekarang cikgu. kita nak sejukkan dia Hanif. Kita nak letakkan dalam air. Yang ni pun benda yang Minta maaf Okey. cikgu, boleh saya tutup? Boleh tutup. Sini? Lepas Bahagian ni kita, sini kita akan on balik. Okey, tak Baik. apa. Okey, saya pun akan tutup supaya tak membazir gas tu. Okey, baik. So bismillahirrahmanirrahim, kita akan celup ke dalam air. Celup ke dalam air. Okey. Ya, ada bunyi. Bunyi dia, Itulah cikgu. yang best tu. Kalau kat Menarik. sekolah, inilah yang selalu murid tunggu-tunggu. Ni banyak memori nanti cikgu Alright. ketika mereka dah habis sekolah kan, Ya. mereka cakap oh teringat bunyi kita Okey, masukkan bola besi. sekarang kita nak masukkan semula. Jeng jeng Baik, jeng. kita perhatikan. Oh, cikgu boleh masuk, tengok saya boleh dah pula. lepas. Begitu cepat cikgu Ya. Dari tadi dengan keadaan yang Betul. kembang kerana panas. Okey, sekarang ni kita nak tanya murid kita lah. Mengapa tadi tak boleh? Mengapa sekarang dah boleh? Okey, jadi siapa yang nak berikan sebab kepada berlakunya keadaan ini? Dipersilakan. Siapa ya? Nasyif ke siapa? Okey, silakan. Nasyif. Okey, silakan Nasyif. Ini kerana pepejal mengejut apabila kehilangan haba. Ya, ini kerana pepejal iaitu berbola besi tersebut telah pun mengalami pengecutan akibat kehilangan haba. Betul cikgu. Okey, baik. Cikgu, saya rasakan penting juga walaupun saya pasti bola tersebut sudah dimasukkan dalam air, mungkin sejuk sedikit dan sudah kecut, tetapi saya pasti bola besi itu panas lagi. Masih lagi Masih panas. panas dan kita harus berjaga-jaga, jangan Berhati-hati. terus pegang bola besi tersebut. Betul. Boleh melecur tangan, insya-Allah kita nak Okey. elakkan daripada itu Satu berlaku. langkah keselamatan yang baik daripada hos kita pada hari ini. Baiklah, cikgu. kita akan teruskan penerokaan kita dengan melihat pula pengembangan cecair. Pengembangan Okey, baiklah. cecair, cikgu, Kita akan hidupkan sekali lagi api lah. Baik. Sekali lagi cikgu, saya akan minta tolong cikgu. Okey. Sebagai orang yang kurang arif sedikit, Okey, tak apa. alhamdulillah cikgu boleh beri saya panduan. Okey, sekarang Terima kasih. apa yang kita nak? Cepat betul dia mengembang. Okey. Kita perhatikan terus. Okey, mungkin Hanif kita boleh tengok Hanif punya. Saya punya ni laju sangat naik. Okey, Baik. kita tengok cecair yang berwarna tu. Kita perhatikan paras air pada salur kaca. Okey, kita perhatikan paras air pada salur kaca tersebut. Yang ini cikgu salur kaca Okey, tersebut kelihatan. Oh, sudah naik cikgu. Ya, kelihatan ia semakin meningkat. Saya punya dah sampai atas kan? Dah sampai ke hujung, tak tumpah cikgu Ya, betul. Okey, so saya tutup dululah. Baik. Okey. Baiklah. Mengapakah berlakunya keadaan sebegini? Siapakah anak-anak di rumah yang ingin memberi penjelasan mengapakah berlaku? Ya, Afrina, silakan Afrina. Ini kerana cecair mengembang apabila menerima haba. Okey, ini kerana kalau tadi pepejal ni kita boleh tutup sekarang. Baik, cikgu. Okey, kerana cecair telah pun mengembang. Bukannya berlaku peningkatan isi padu air kekal sama. Cuma cecair tersebut telah mengembang akibat ianya menerima haba. Okey, betul menarik, tu cikgu. Hanif. So tadi pada awal ni kita perhatikan pepejal yang mengembang, maka sekarang cecair pula mengembang. Okey, sebenarnya anak-anak di rumah kita juga ada melakukan eksperimen ini. Okey, boleh tunjukkan alat kat rumah. Okey. Anak-anak di rumah juga ada membuat eksperimen yang sama, boleh tapi lihat. menggunakan bahan yang mudah untuk dibawa. Betul. Iaitu botol plastik, salur getah luksina dan juga kita lekatkan plastisin. Kita letak je dalam air panas, okey, air yang tengah mendidih.
maka akan berlaku juga peningkatan paras air di situ. Saya rasa sangat menarik cikgu. Satu lagi sebab menarik sebab kita tidak akan bazir botol plastik. Kita mengamalkan kita semula. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok pula sebab warna ni lebih terang, agak menarik. Saya nak letakkan, okey, saya pakai glove sebab bimbang dia panas. Silakan cikgu. Okey, saya akan letakkan ke dalam ais. Okey, cuba tengok. Cuba tengok cikgu sekarang ni. Saya dah harga cikgu. Okey, cuba tengok sekarang, perhatikan paras air di dalam salur kaca. Cuba lihat. Kalau terus tadi ke atas turun cikgu. Ya. Nampak ia terus turun. Tadi dah melimpah sedikit dan kini nampak? dah turun. Begitu cepat cikgu Okey, perhatikan. Oh, ni menarik cikgu. Saya rasa masih turun lagi tu. Ya, terus turun. Sementara dia turun, saya nak panaskan periuk bukan untuk memasak. Okey. Saya dah harga, saya ingatkan cikgu nak masak pula hari ni. Okey, baik, saya akan tengok dulu. Okey, saya masih perhatikan cikgu. Saya rasa paras air warna merah ni masih saya turun. akan didih. Masih turun sambil cikgu panaskan periuk kita. Ya, saya akan panaskan cikgu periuk nak kita. masak apa ni cikgu? Okey, baiklah. Sebelum itu kita nak minta anak-anak di rumah memberikan penjelasan lah. Kenapa berlakunya keadaan ini? Kenapa paras air berwarna ini daripada atas tadi turun ke bawah? Okey, silakan siapa yang ingin memberikan penjelasan. Humaira, silakan. Humaira, silakan. Itu kerana cecair mengecut apabila kehilangan haba. Ya. Haba. Ya. Okey, kerana cecair telah pun mengecut akibat daripada kehilangan haba. Menarik. Sebenarnya Sean, kalau kita tadi kita ada guna termometer kan. Sebenarnya dalam termometer tu ada satu cecair yang Hanif rasa nama dia apa? Cecair dalam saya rasa macam warna kelabu. Ya, warna-warna perak itu sikit perak kan. Tu kan mercury. Ya, betul, mercury. Jadi mercury ni sebenarnya satu logam dalam bentuk cecair yang mana ia amat sensitif kepada perubahan haba. Jadi kat situ juga satu konsep aplikasi pengembangan dan juga pengecutan cecair di mana merkuri tadi akan kita tengok semakin meningkat paras dia sebab dia mengembang akibat daripada ia menerima haba, dan bila kita letak dalam ais yang mula-mula tadi suhu dia 0 darjah Celsius kerana cecair merkuri tersebut telah pun mengecut akibat daripada kehilangan haba. Menarik cikgu. Baiklah, sekarang ni kita nak beralih pula kepada pengembangan udara. Pengembangan udara. Jadi saya kat sini saya ada kelalangkun yang saya telah letakkan belon. Belonnya agak comel cikgu, saya rasa belon ni. Bukan sembarang belon ya. Okey, baik. Jadi sebenarnya kalau Hanif tengok dalam kelalangkun ni ada apa? Saya rasa tak ada benda tak ada apa-apa kan? Saya boleh nampak terus. Kita tengok tak ada apa-apa, tak ada sebarang objek kan? Tiada sebarang objek, tiada cecair, tapi ada. Tapi sebenarnya ada. Apa muslihat cikgu lagi hari ni? Okey, baiklah. Yang ini saya akan letakkan, sebab air kita belum lagi mendidih sebenarnya. Belum mendidih cikgu. Belum mendidih lagi, tak apa. Kita tunggu dulu. Sebenarnya saya akan beritahu terus dalam kelalangkun ni, walaupun kita lihat ia seolah-olah tiada, sebenarnya ada udara. Ya. Yang mana apabila kita letakkan di dalam air didih, tapi belum mendidih, kita kena tunggulah. Mungkin anak-anak kita di rumah telah sedia. Ada juga anak-anak kita di rumah yang gunakan botol. Boleh tengok pada anak-anak kita di rumah yang menggunakan botol plastik dan juga periuk panas. Nasyif nampak kat situ. Nasyif, Afrina nampak tu. Mereka juga sama-sama. Tengok ada tak berlaku pengembangan kat situ. Alright. Ya, nampak. Betul, begitu nampak. Cepat cikgu. Begitu cepat. Mungkin air dia tadi dah cukup mendidih. Air saya ni mungkin lambat sikit. Dari belon yang belum yang menguncur, ketika masukkan botol dalam air yang panas terus nampak, kembang. Betul. Menegak Nasyif belon punya tersebut. tu terus nampak tegak. Alright. Jadi kita nak minta penjelasan dekat sini lah kat rumah, untuk anak-anak di rumah. Kita nampak juga auni kat situ. Auni pun ada berlaku kat situ. Alright. Nampak auni punya. Cepat. Dan saya suka sebab auni memakai sarung tangan. Pastikan keselamatan satu tu penting. Keselamatan. Betul. Mestilah aktiviti ini diawasi oleh ibu bapa. Ibu bapa, saya setuju cikgu. Alright. Baiklah. Jadi kita nak minta anak-anak di rumah untuk memberikan penjelasan mengapakah belon ni tadi, belon ni mengembang. Kenapakah belon ini makin membesar dan makin membesar? Siapa yang nak berikan penjelasan ini? Aiman. Okey, Aiman. Silakan Aiman. Kerana udara mengembang apabila menerima
haba? Ya, kerana udara mengembang apabila menerima haba. Bukannya balon yang mengembang, tapi udara yang mengembang. Cikgu, saya ada pertanyaan, cikgu. Murid-murid dalam talian kita di rumah mungkin tiada faktor angin seperti yang kita berada di luar sekarang. Adakah itu akan memainkan peranan? Betul, itu akan mempengaruhi kekuatan api yang kita gunakan. Disebabkan itu air kita lambat mendidih. Jadi balon kita pun lambat mengembang. Baiklah. Tapi saya pasti jika air sudah mendidih, balon tersebut akan naik kerana udara mengembang. Ya, Dia betul. memenuhi balon tersebut. Biasanya kalau tak boleh kita nampak senyuman cikgu dekat balon tu. Betul. Okey, kebiasaannya kalau yang miskonsep yang sentiasa berlaku, murid akan kata kerana balon mengembang apabila menerima haba. Itu yang sering murid kata. Sebenarnya disebabkan apa? Disebabkan oleh murid sendiri tak nampak udara yang ada dalam tu. Betul, cikgu. Yang kita nampak hanyalah balon. Betul. Itu satu miskonsep yang sering berlaku lah. So, hari ini kita nak perbetulkan misconception tersebut dalam penerokaan kita pada hari ini. Baik, maka yang punca kembangnya balon tersebut ialah kerana udara yang kembang. Baik, menarik cikgu. Dan saya perhatikan juga di sini cikgu, tadi mula-mula sebelum kita panaskan cecair tersebut, kita tak nampak paras warna merah, air warna merah. Kemudian dah melimpah keluar ketika dipanaskan. Sekarang dah tak nampak langsung cikgu dari atas tersebut. Betul. Ini makna cecair tersebut telah mengecut. Adakah itu betul cikgu? Betul. Okey, kerana cecair tersebut telah pun mengecut apabila menerima haba. Sebenarnya kita boleh buat dengan satu lagi kaedah untuk mempercepatkan. Tapi kaedah ni hanya boleh dilakukan oleh ini boleh dilakukan juga. Itu dia. Okay. Kita tengok udara akan udara dipanaskan, maka udara akan kembang. Okey. Tapi sebab kita guna kelalangkun ni, kelalangkun yang tahan api lah. Baik. Boleh tahan panas ni cikgu. Baik, kita tengok. Okey. Ni cara alternatif lah cikgu. Cara alternatif kalau boleh kita letak dalam air mendidih. Dan kita tengok bagaimana. Saya pasti balon ni akan naik juga. Okey. Kita kalau boleh biar dia senyum nanti. Balon ni pakai gincu cikgu. Saya rasa comel sangat. Okey. Baik. Sikit lagi cikgu. So nanti saya rasa dah makin kembang cikgu. Saya boleh nampak balon tersebut. Menarik. Kejap lagi mesti saya pasti jadi macam murid-murid dalam talian kita punya balon. Masuk dalam air panas, terus naik balon tersebut. Okey, dah semakin naik. Saya pasti kat rumah pun dah teruja ni, tak sabar-sabar. Okey. 3, 2, 1. Sikit lagi. Okey. 1, 2, 3. Senyum. Sikit lagi. Daripada 2 orang di sini kita jadi 3 orang. Kita jadi 3 orang. Itu dia telah pun berjaya mengembangkan dirinya. Baiklah. Menarik sebabkan ia dah kembang, kita pun nak tengok dia kecut. Okey. Baiklah. Saya akan alihkan. Baik, kita tutup penuh bansen dahulu. Dan letak pula bika di dalam ais. Okey, cuba perhatikan kat situ. Dah kecut cikgu. Betul cikgu. Jadi sekarang ni balon tadi telah pun mengempis. Jadi anak-anak di rumah, siapa yang ingin memberikan penjelasan mengapakah berlakunya keadaan ini? Okey, silakan anak-anak di rumah. Okey, siapa yang nak memberikan penjelasan? Kenapa berlakunya keadaan ini? Ada tak? Kalau tadi mengembang, sekarang ni kenapa? Ada tak? Okey, silakan. Nampaknya Auni kat situ. Mungkin cikgu, kita boleh berikan jawapan, simpan jawapan kejap lagi. Kita buat misteri sikit sebab saya pun tertanya-tanya juga kenapa balon ini begini. Kita akan berehat sebentar. Adik-adik, murid-murid dalam talian, kejap lagi kongsi jawapan anda. Teruskan bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan saya ditemani oleh Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak, yang tenaga mengajar kita yang sedang menerokai bersama saya dan murid-murid di rumah mengenai mata pelajaran sains, topiknya haba. Sebelum kita berehat tadi, kita ada tengok pengembangan dan pengecutan air, udara dan juga pepejal cikgu. Dan cikgu, tadi sebelum kita berehat, cikgu ada tanya soalan. Ya. Apa soalan tadi cikgu? Sebab saya pasti mereka dah ada jawapan. Alright. Jadi soalan tadi yang saya rasa, saya kiranya Auni yang nak menjawab, mengapakah balon ni dalam keadaan mengembang jadi kempis? Okey. So Auni boleh berikan penjelasan tersebut. Silakan Auni. Kerana balon kehilangan haba. Ya, kerana balon, kena tambah satu perkataan kat situ. Kerana balon
mengecut apabila kehilangan haba. Alright. Balon mengecut kerana Balon mengecut kerana apabila kehilangan haba. Oh, menarik cikgu. Saya rasa itu dua kata kunci yang sangat penting cikgu. Cikgu, saya juga tertanya-tanya juga ketika di rumah kadang-kadang ada juga masalah yang mungkin kita boleh menyelesaikan dengan menggunakan haba. Betul cikgu? Betul. Antaranya ialah apabila sos ni biasanya bila kita keluarkan daripada peti, penutup ni sangat sukar untuk dibuka. Biasanya berlaku. Kadang-kala berlaku. Betul, cikgu. Okey, dan kadang-kala bila suruh orang dewasa pun orang dewasa tak mampu untuk membukanya. So kita ada alternatif penyelesaiannya melalui kaedah saintifik. Kaedah saintifik. Cikgu, saya rasakan untuk mengongsikan rahsia kaedah saintifik ni, baik kita tonton dulu video ni. Papa, boleh tak tolong buka penutup botol ni? Ketatlah. Ni senang je. Memang ketat lah. Jangan risau. Papa ada jalan penyelesaiannya. Ya, saya rasa sebenarnya rahsia tersebut akan dirungkaikan oleh Papa di sini pada hari ini, bukannya di video. Baik cikgu. Jadi kita bagi mukadimah tadi cikgu, simpankan misteri tersebut. Betul. Jadi sekarang Papa nak menyelesaikan masalah ini sebenarnya dengan cara, sebelum itu kita nak tanya dulu anak-anak di rumah yang mungkin ingin memberikan cadangan kepada penyelesaian masalah ini. Silakan. Siapa tu? Auni lagi. Okey, silakan. Auni ada. Okey, silakan Auni. Rendam bahagian penutup botol ke dalam air panas supaya ia mengembang. Okey, kita kena rendamkan, kata Auni. Setuju tak ni? Kita cubalah tengok boleh ke tak memang tengok. ketat lah. Memang ketat. Okay, so air ni tadi dah panas. Baik. So kita rendamkan bahagian penutup je. So penutup saja cikgu. Kena terbalikkan lah macam ni. Harap-harap tak tertumpah nanti cikgu. Rendamkan buat seketika. Baik. Okey, jadi air ni taklah terlalu panas dia suam. Seperti cikgu katakan, terutama sekali ketika kita keluarkan dari peti sejuk. Betul. Dengan sejuk, mungkin topi penutup tersebut kecut. Ya. Sehingga begitu ketat nak buka. Okey, baik. Saya nak cuba ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu, jaga-jaga. Tak Air panas sangat. panas. Okey, saya betul. lap sikit. Pastikan Bismillahirrahmanirrahim. Dah berjaya. Dah boleh menjamu selera. Inilah antara sebenarnya kita bukan belajar saja, kita kena aplikasikannya. Betul tak Hanif? Saya setuju cikgu. Sebab kalau kita menerokai sains ini adalah aplikasi kita lakukan dalam kehidupan seharian. Betul. Menarik cikgu. Okay. Cikgu, mungkin cikgu boleh rumuskan apa yang telah kita pelajari hari ini? Okey, antara rumusannya kita minta anak-anak kita di rumah lah untuk membuat rumusan. Saya setuju. Okey, so anak-anak di rumah, apa yang kita telah pun berjaya teroka pada hari ini? Baiklah anak-anak di rumah, siapa yang ingin volunteer dulu? Apa yang kita teroka pada hari ini? Silakan. Ada yang ingin mencuba, angkat tangan. Silakan. Ada yang nak cuba? Okey, itu dia Nasyif. Baik, Nasyif, okay, silakan Nasyif. Hari ini saya telah mempelajari maksud haba dan juga suhu. Maksud haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Manakala suhu ialah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Okey, itu yang Nasyif dapat terokai pada hari ini. Orang lain? Yang lain, apa yang anda dapat terokai pada hari ini? Silakan. Okey, Afrina, silakan. Apabila bahan menerima haba, suhu akan bertambah. Alright, apabila bahan menerima haba, macam mula-mula tadi kita panaskan ais tadi. Betul. Apabila bahan menerima haba, suhu akan bertambah. Okey, next. Ada lagi? Apa yang diterokai pada hari ini? Silakan. Umairah, silakan. Apabila bahan kehilangan haba, suhu akan berkurang. Alright. Okey, bagus Umairah. Seterusnya, silakan. Siapa lagi? Ada lagi yang ingin mencuba? Okey, Aiman. Aiman. Sesuatu bahan sama ada pepejal. Cair dan gas akan mengembang apabila menerima haba. Ya, sesuatu bahan tak kiralah sama ada pepejal, cecair ataupun gas ataupun udara akan mengembang apabila menerima haba. Dan satu lagi, sementara tu saya nak angkat
saya punya kursi ni ada benda yang saya nak buat lepas ni. Ada apa lagi ni cikgu? Saya akan letakkan kat sini. Saya nak buat something lah ni. Cikgu nak buat something, ada benda yang cikgu buat sambil kita rumuskan, ada lagi yang ingin mencuba? Ada bahagian terakhir cikgu untuk rumusan kita? Silakan. Nampak tu. Auni Atira, silakan. Sesuatu bahan sama ada pekerja, cecair dan gas akan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, jadi sesuatu bahan tak kiralah sama ada pepejal, cecair mahupun gas akan mengecut apabila kehilangan haba. Baik, saya setuju tu cikgu. Cikgu ada lagi kata-kata terakhir cikgu? Okey, kata-kata yang terakhir pada hari ini saya nak lafazkan melalui satu melodi. Boleh menarik cikgu. Kejap lagi kita akan lafazkan melodi tersebut. Saya suka cikgu kita hari ini. Dari awal tadi ada persembahan api, akhir ni mungkin ada persembahan lagi ni saya rasa ni. Ya, tentunya kita ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kita, Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang ya. Juga murid-murid di dalam talian ya, iaitu Fatini Insyirah, Nur Auni, Nur Hafizatul Umairah, Muhammad Aiman Zarif, Wan Muhammad Nashif, juga Syarifah Duratun. Terima kasih banyak-banyak murid-murid dalam talian kerana sumbangan pendapat tadi semua sangat menarik ya. Kepada mereka yang di rumah juga, terima kasih kerana bersama kami dalam Teroka Didik TV KPM. Kita telah terokai mata pelajaran sains haba, dan pastikan jika lakukan eksperimen di rumah, jaga keselamatan dan juga dengan penjagaan ibu bapa. Cikgu kita, cikgu dah sedia ke cikgu? Dah cikgu? Baiklah. Tak sabar lagi ni. Tak sabar lagi. Baiklah cikgu, kita ada lagu haba dari cikgu kita. Silakan cikgu yang di rumah. Assalamualaikum. Okey, kita nyanyi sama-sama. Bila hilang haba, terasa sejuknya. Bila terima haba, terasa sangat panas, tidak terhingga. Itulah haba, satu bentuk tenaga guna termometer. Andai nak tahu apakah suhu, nyanyi lagu haba. Nyanyi lagu haba. Nyanyi lagu haba. Jika bertambah haba, maka bertambah suhu. Jika berkurang haba, berkurangnya suhu. Bila terima haba, bahan akan mengembang. Apabila kehilangan haba, ia akan mengecut. Bila hilang haba, terasa sejuknya. Bila terima haba, terasa sangat panas, tidak terhingga. Itulah haba, satu bentuk tenaga guna termometer. Andai nak tahu apakah suhu, nyanyi lagu haba. Nyanyi lagu haba. Nyanyi lagu haba. Jika bertambah haba, maka bertambah suhu. Jika berkurang haba, berkurangnya suhu. Bila terima haba, bahan akan mengembang. Didik TV KPM